Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asia binti Alias daripada Politeknik Sultan Mizan. Ingin membentangkan tajuk The Impact of Particle Board from KNAF, Thermafar for Construction Industry untuk Matrik 23 PSMZA. Okey, pengenalan untuk tajuk saya adalah satu bahan di mana satu bahan yang digunakan dalam pembinaan adalah kayu dan konkrit, tetapi terdapat berbagai masalah dalam pemilihan bahan yang mungkin melibatkan kos yang tinggi. Berbagai kajian telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini dan menghasilkan bahan yang baru tanpa menggunakan kos yang tinggi serta bagus dari segi kualitinya. Salah satu produk yang baru dihasilkan ialah penggunaan kayu dalam menghasilkan rasuk. Penyataan masalah yang dihadapi adalah kita tahu Malaysia ni mempunyai sumber kenaf yang banyak dan kenaf boleh dijumpai dalam pelbagai jenis spesies. Namun kenaf merupakan sumber yang mudah diperbarui kerana ini mudah tumbuh dan dituai dalam masa hanya 4 bulan. Selain daripada itu, banyak sisa-sisa kenaf yang diproses dari pembuatan perabot ataupun kraftangan dibuang begitu sahaja. Dengan itu, hasil buangan sisa kenaf ini diambil dan dimanfaatkan dalam penghasilan rasuk ini. Sifat kenaf ini juga adalah hampir sama seperti kayu dan teksturnya jauh lebih ringan. Objektif kajian yang dilakukan adalah untuk mempromosikan dan memperkembangkan tanaman kenaf ke seluruh Malaysia untuk mengurangkan penggunaan kayu kayan secara lebih berkuasa, menentukan sifat-sifat yang terkandung dalam kenaf seperti ketahanan kenaf dan untuk mengenal pasti kekuatan lenturan rasuk yang terdiri daripada kenaf itu sendiri. Okey, persoalan kajian yang saya dapati daripada penyelidikan ini adalah kelebihan rasuk daripada kenaf, bagaimana rasuk daripada kenaf dapat dimajukan dalam industri pembinaan itu sendiri, sejauh manakah kekuatan rasuk daripada kenaf, dan manakah ujian-ujian sampel dapat dijalankan. Ini antara persoalan kajian lah. Okey, skop kajian saya pula adalah meliputi kenaf yang diuji, kemudian diambil dari lembaga kenaf dan tembakau iaitu LKTN Mercam, Terengganu. Kemudian ujian yang dijalankan keseluruhannya tertumpu pada ujian resapan air dan ujian kelenturan. Sampel telah dilakukan di Makmal Geoteknik Politeknik Sultan Mizan Zainuddin. Kepentingan kajian adalah untuk menghasilkan rasuk daripada kenaf itu sendiri bagi menggantikan rasuk daripada kayu, mengurangkan pembuangan sisa kenaf. Kenaf juga mempunyai potensi yang sama dengan jenis kayu lain. Selain daripada itu, kita ingin memajukan lagi penggunaan kenaf dalam industri pembinaan dan mengurangkan kos pembinaan itu sendiri. Ini adalah contoh pokok daripada kenaf. Metodologi pula ialah kenaf ataupun nama saintifiknya Hibiscus cannabius L ialah sejenis tanaman jangka pendek berserat dan bukan berkayu yang berasal dari Afrika iaitu Barat Sudan, manakala sejenis tanaman yang berpotensi besar kerana batang dan kulitnya mempunyai serat yang berkualiti tinggi untuk menghasilkan pelbagai barangan. Terdapat 12 spesies Hibiscus selain daripada kenaf, antaranya H. subdarifa, H. radiatus, and H. acetolacella dan lain-lain. Kegunaan kenaf dalam pembinaan akan memberi penjimatan kos pemasangan iaitu sebanyak 40% berbanding penggunaan batu bata biasa, seperti 60% lebih ringan berbanding panel konkrit yang sedia ada dalam pasaran. Bahan ini juga anti serangga dan kulat yang dapat menjamin ketahanan rasuk itu sendiri untuk jangka masa panjang. Okey, kelebihan kenaf ni adalah merupakan salah satu sumber yang boleh diperolehi, sumber bekalan yang banyak dan mudah didapati, kos yang rendah berbanding bahan-bahan lain dan juga merupakan sumber alternatif kepada kayu-kayu. Kita dapat dua jenis ciri-ciri kenaf ni pula adalah terdapat dua jenis gentian iaitu tangkai tumbuhan kenaf, gentian pada bahagian luar dan gentian di bahagian dalam. Gentian kulit pada tangkai tumbuhan kenaf ni mengandungi 40% berat daripada berat tangkai kering. Manakala pokok kenaf tu pula sendiri sesuai hidup dalam pelbagai jenis iklim dan tanah. Tumbuhan kenaf ni adalah bersifat organik dan boleh dikitar semula.
Okey, sumber kayu kenaf adalah merupakan hasil daripada pengeluaran biji benih kenaf hanya dapat dijalankan sekali dalam setahun. Kriteria penting yang harus diambil kira dalam aktiviti pengeluaran biji kenaf. Biji benih kenaf adalah kewujudan musim kering, di mana kawasan ini dikenal pasti berada di kawasan Kedah, Bukit Tangga dan juga Perlis Berseri. Ini adalah contoh jenis-jenis kenaf, fiber termafar, iaitu grade 3A lah. Itu daripada short fiber. Warna dia lebih kuning, kekuningan dan coklat cerah. Kelembapan dia kurang daripada 15%, manakala dia punya kebersihan dia tak ada biji, tak ada terkumpul dia punya batang-batang dia adalah 90%. Manakala fiber MR pula adalah bersaiz 3 cm. Warna dia lebih gelap berbandingan fiber termafar. Kelembapan dia kurang daripada 12% dan kebersihan dia masih lagi 90%. Untuk yang ketiga, daripada kenaf ni kita boleh dapatkan core bersaiz 40 mesh, warna putih ataupun krim ataupun coklat. Kelembapan dia kurang daripada 15%. Untuk core jenis 20 mesh, warna dia putih, krim ataupun coklat, dan kelembapan dia juga adalah kurang daripada 50%. Manakala core untuk saiz 3 hingga 6 mm, warna dia putih ataupun krim coklat dan kelembapan dia juga sama, kurang daripada 15%. Manakala untuk core bersaiz besar pada 6 mm, berwarna putih, krim, coklat dan kelembapan dia kurang daripada 15%. Okey, untuk pengenalan bagi rasuk yang merupakan komponen struktur yang dibina secara melintang dan menanggung berat beban bumbung, dinding dan lantai, ia mempunyai daya mohon lentur, daya ricih serta pesongan. Rasuk adalah elemen struktur yang menanggung berat sisi. Penggunaan kenaf dalam bidang pembinaan kurang dikomersialkan kerana kurang kajian secara terperinci dilakukan. Okey, ini adalah kelebihan rasuk daripada kenaf lah. Untuk uji kaji yang saya bilangkan, nisbah kekuatan berat yang tinggi, rupa dan kemasan yang cantik, kealiran haba dan elektrik yang rendah, tahan lasak, kemudian kos berpatutan dan mudah diperolehi. Okey, selain daripada itu, kelemahan rasuk daripada kenaf ni juga adalah senang terbakar, senang mengecut dan mudah diserang serangga rosak, serta urat kayu yang tidak sekata menyukarkan proses pengetam dan kemasan. Untuk pengenalan mengenai kenaf daripada kenaf untuk rasuk ni adalah kaedah-kaedah yang digunakan untuk menghasilkan produk daripada kenaf adalah merangkumi reka bentuk kajian, lokasi kajian, sampel kajian, pengumpulan data dan metodologi merupakan kaedah-kaedah ataupun tata cara yang digunakan bagi melaksanakan projek secara terperinci. Reka bentuk kajian pula terdapat peringkat yang disusun dan diatur, antaranya peringkat penyediaan sampel, pengumpulan data, penganalisaan, pemprosesan data dan peringkat akhir. Okey, kita akan bermula iaitu dengan mengenal pasti masalah, objektif dan skop kajian. Kemudian mula mencipta rasuk kenaf dan uji kaji bahan dijalankan dan data diambil dan kesimpulan serta cadangan diperolehi dan dapat dirumuskan dan tamat. Okey, antara bahan yang saya gunakan dalam saya punya penyelidikan adalah kenaf sendiri, glukosin, kosan biru dan juga kuning. Okey, alat yang digunakan lagi adalah pita pengukur dan juga framework dia lah, kotak bentuk. Okey, pembinaan kotak bentuk ni merupakan bersaiz 72 cm x 4 x 2 cm. Mengikut ukuran sampel rasuk yang telah ditetapkan, pembinaan kotak rasuk mesti kuat dan kukuh untuk menahan getaran semasa kerja-kerja pemadatan. Memastikan tiada kebocoran pada bahagian-bahagian serta sambungan-sambungan kotak bentuk bagi mengelakkan kehilangan air konkrit yang boleh menyebabkan honeycomb.
Setelah pemeriksaan kotak bentuk siap, kerja pengerasan dijalankan bagi memastikan paras permukaan kotak bentuk adalah rata dan searas sekatalah. Okey, pasilan rasuk menggunakan nisbah yang sesuai, di mana 75% fiber kenaf dan 25% gam digunakan. Rasuk kenaf mengikut British Standard BS bersaiz 72 x 4 x 2 cm. Gam yang digunakan adalah kuasang glue yang mana ada dua part A dan part B, kuning dan juga biru lah. Okey, gam digunakan nisbah dengan nisbah 1 nisbah 2. Berikut adalah penyediaan rasuk daripada kenaf, di mana fiber kenaf tadi ditimbang, diambil beratnya dan ditetapkan dengan menggunakan alat penimbang, sukat isi padu gam mengikut nisbah yang sesuai, kemudian digaus secara sekata lah. Lepas tu memastikan kenaf yang telah digaul bersama kenaf tadi, gam tadi diletakkan dalam formwork yang telah ditetapkan bersaiz 72 x 4 x 2 cm. Dimampatkan dengan menggunakan cara manual. Ditutup formwork dengan plastik dan dibiarkan ia kering pada suhu bilik dan dibiarkan selama 5 hari. Okey, kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah ujian kelenturan, ujian kekuatan, ujian mampatan, ujian tegangan dan ujian kandungan lembapan. Okey, teknik pensapelan yang dilakukan adalah secara rawak dan bukan rawak, iaitu pensapelan rawak diperoleh melalui rawak mudah, teknik rawak sistematik, teknik rawak berstrata, teknik rawak berkelompok. Manakala pensapelan tidak rawak pula adalah teknik pensapelan convergence, purposive, bola salji ataupun snowball dan juga teknik kuartal. Teknik pensapelan yang diperoleh adalah teknik purposive, yang mana pemilihan sampel teknik yang dipilih adalah ditetapkan oleh penyelidik bagi mendapatkan sampel kajian yang bersesuaian. Kaedah menganalisis data pula, untuk mengolah data agar data tersebut lebih mudah difahami, dilakukan agar tidak berlaku sebarang kesilapan, memenuhi standard dan penghasilan data. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, menggunakan analisis statistik yang bersifat objektif dan berorientasikan hasil. Ini adalah rujukan-rujukan yang saya gunakan untuk penyelidikan saya. Ini adalah contoh gambar yang telah telah kering dan dikeluarkan daripada kotak bentuk. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.